Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 bertarikh 26 Oktober 2021. Agenda pertama, bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah perhimpunan kami ini dengan perhimpunan rahmat dan sejahtera. Jadikanlah apa-apa keputusan yang telah diambil itu dengan sempurna dan jaya. Jauhilah ya Allah daripada sebarang bencana, bala dan marbahaya. Mudah-mudahan aman sentosa, limpah makmur dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon barang apalah kiranya Dikau kurniakan petunjuk dan hidayah kepada ahli-ahli mesyuarat bagi menjalankan tugas, kerja-kerja yang diamanahkan, taat setia, bersatu, muafakat, menjunjung perintah untuk agama, bangsa, negara yang mendatangkan faedah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Agenda yang kedua, perutusan Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Kota Tinggi. Terima kasih Encik Izzah, Yusuf Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Yang berbahagia Ketua Tuan Encik Muzadi bin Makmur, Ketua WIP Majlis Daerah Kota Tinggi, Yang Berusaha Encik Muhammad Mirza bin Misnadi, Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi, yang dikasihi lagi dihormati barisan ketua-ketua WIP, barisan ketua-ketua jabatan, tuan-tuan perempuan. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi kekal bersama, duduk dalam satu Dewan Muktamar yang penuh keramat untuk sama-sama kita dalam mesyuarat penuh Majlis Daerah Tinggi bilangan 10/2021. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat diberi peluang sekali lagi pada hari ini, diberikan kesihatan yang baik serta dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang penyakit yang memudaratkan. Semoga kita semua juga ada di dalam jagaan dan lindungannya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, saya juga menyeru kepada kita semua agar dapat sama-sama mengembali tenaga untuk meneruskan kawalan SOP kepada diri kita sendiri, keluarga, masyarakat dan juga peringkat komuniti kita. Walaupun kita telah berada di dalam fasa keempat Pelan Pemulihan Negara, ini tidak bermakna kita bebas. Kita boleh buat apa saja yang kita nak. SOP tetap SOP. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak Majlis Daerah Kota Tinggi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1 yang telah sudi bertandang ke daerah Kota Tinggi, turun padang, khususnya ke tempat kita. Maksudnya di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kota Tinggi, iaitu pada 23 hari bulan Oktober yang lalu. Semoga apa yang telah dibincangkan dan dipohon kepada Yang Berhormat dalam tempoh tersebut dapat dipertimbangkan, dapat diperluluskan untuk kita menyelesaikan projek-projek pada masa akan datang.
Kerana projek ini adalah memberi impak yang tinggi kepada daerah kita dan juga kepada masyarakat setempat. Terima kasih juga kepada Ketua Jabatan Ahli Majlis yang turut sudi melapangkan masa dan turut bersama hadir dalam program tersebut. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, kita dapat sama-sama menjayakan program tersebut tanpa ada komen. Malah Puan Pegawai Daerah sendiri memberi ucapan tahniah kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 22 Oktober 2021, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 telah bersetuju dan membenarkan Johor dan Terengganu balik kepada fasa 4 PPN bermula 25 Oktober, iaitu semalam. Yang mana Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, memaklumkan fasa 4 tersebut dibuat setelah mengambil kira penilaian risiko semasa yang dilaksanakan KKM dan juga MKN. Walau bagaimanapun, kita juga masih perlu mengamalkan norma-norma baru dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam membendung penularan virus C19 ini. Seperti sedia maklum, dengan pengumuman fasa 4 PPN ini, banyak sektor yang telah dibenarkan untuk beroperasi. Begitu juga dengan pembukaan sekolah secara berperingkat dan kehadiran bekerja bagi kalangan awam secara 100% di pejabat mulai 25 Oktober yang lepas, iaitu semalam. Yang Berhormat Tuan Hairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan juga telah mengeluarkan kenyataan rasmi pada 24 Oktober 2021 yang lepas dengan menguatkuasakan larangan tidak membenarkan sebarang aktiviti perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya termasuk pelancaran jentera bermula 25 Oktober sehingga 27 November depan . Berfungsi, tak ada suara, berfungsi, tak ada suara. Negara kita akan menerima hujan lebat dan angin kencang dalam jangka masa yang singkat dan kejadian selalunya berlaku pada waktu petang dan awal malam. Keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh hal yang demikian, dengan peralihan dan perubahan angin monsun ini, saya berharap agar tuan-puan semua, ketua jabatan, sentiasa bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan sekiranya bencana banjir berlaku di daerah kota tinggi ini. Saya ingin menyatakan di sini satu perkara, bahawa permintaan ini adalah permintaan daripada Tuan Hati Alam berkenaan parking kereta untuk ahli majlis dalam mesyuarat jawatankuasa, mesyuarat pengurusan dan juga mesyuarat penuh hendaklah disediakan di dalam bangunan MDKT. Jadi justru itu insyaAllah saya akan berfaham-faham dengan unit kuasa untuk menyediakan parking space. Mungkin kita akan gunakan parking space di sebelah belakang untuk tujuan mesyuarat sahaja. Yang lain kita akan tutup semula untuk guna hari biasa. Itu untuk makluman. Di akhir kata, marilah kita sama-sama mendoakan agar daerah Kota Tinggi sentiasa dilindungi daripada sebarang bencana alam dan sebagainya. InsyaAllah. So, stay safe and take care. Ni ada pantun ni, saya baca. Senja datang akan malam, sudah hilang keramaian. Mari kita tebarkan salam agar tercipta kedamaian. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda 3. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9
2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua serta ahli majlis mesyuarat sekalian. Saya Muzaidin bin Makmur mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azmi bin Abu menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 tahun 2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021 dan ini setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan cadangan oleh Encik Zaidi bin Makmur dan disokong oleh Encik Azmi bin Abu. Agenda keempat, menerima dan mengesahkan minit-minit mesyuarat jawatankuasa Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. 4.1. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2001 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asmi Rashid mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mazlin binti Alias menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat jawatankuasa kewangan dan perkara am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. Setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Atas cadangan Cik Hassan bin Rashid dan disokong oleh Puan Mazlin bin Alias. Agenda 4.2, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. Saya Tan Kuang Hua mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Cik Samsudin Muhammad menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta
Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 sujud diterima dan disahkan tanpa pindaan. Cadangan oleh Encik Tan Puang Hua dan juga disokong oleh Encik Samsudin bin Mohamad. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor. Saya Jasmine Jamal mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Saya Chiu Boon Sing menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih Tuan Ketua. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 dengan ini diterima dan disahkan tanpa pindaan. Hasil cadangan Tuan Haji Nasaruddin bin Mohamad dan juga Ahmad dan juga disokong oleh Encik Chiu Boon Sing. Agenda 4.4 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. Saya Wong Kian Yong mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farida binti Husin menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-Lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Cadangan oleh Encik Wong Kian Yong dan juga disokong oleh Puan Faridah binti Husin. Agenda 4.5 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 10 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin PE mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Yong Wei Ni menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10/2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Cadangan Tuan Haji Muhammad Ali bin PE dan juga disokong oleh Puan Yong Wai Mi. Agenda 4.6 menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Lalu Lintas
Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021. Salam sejahtera. Saya Abdul Halim bin Hussein mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 Palang 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauddin Yusof menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan dan tanpa pindaan. Minit mesyuarat jawatankuasa lalu lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 10 2021 yang telah diadakan pada 18 Oktober 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Cadangan oleh Encik Abdul Halim bin Hussein dan juga disokong oleh Tuan Haji Alauddin bin Datuk Haji Yusof. Agenda 5. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fajli bin Yusof cadangkan usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 09/2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Juliana binti Jumail menyokong usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9/2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021 diterima dan disahkan dengan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 9 2021 yang telah diadakan pada 29 September 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Cadangan oleh Encik Muhammad Fadli bin Yusof dan juga disokong oleh Puan Juliana binti Jumail. Agenda 6. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi sebagaimana berikut. 6.1. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 14 2021 yang telah diadakan pada 14 September 2021. 6.2. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 15 2021 yang telah diadakan pada 14 September 2021. Dan 6.3. Menerima dan mengesahkan minit mesyuarat jawatankuasa pusat setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 16 2021 yang telah diadakan pada 28 September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muzaidi bin Makmur menyokong minit mesyuarat jawatankuasa setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 14 2021 dan 15 2021 yang telah diadakan pada 14 September dan bilangan 16 2021 yang telah diadakan pada 28 September 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua dan ahli mesyuarat sekalian. Saya Badi Welu Anwar Supaya menyokong minit mesyuarat jawatankuasa setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 14 2021 dan 15 2021
yang telah diadakan pada 14 September dan bilangan 16/2021 yang telah diadakan pada 28 September 2021 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa setempat OAC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 14 2021 dan 15 2021 yang telah diadakan pada 14 September dan bilangan 16 2021 yang telah diadakan pada 28 September 2021 dengan ini setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Muzadi bin Makmur dan juga disokong oleh SR Wadi Velu anak lelaki Supiah. Agenda 7, ucapan penangguhan Encik Azmi bin Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan selamat tengah hari kepada yang bukan beragama Islam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Allah kita menyerah dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Yang dihormati Tuan Yang Di-Ketua, yang dihormati yang berusaha Tuan Berusaha, yang dihormati Ketua WIP Saudara Muzaidi, juga kepada ahli-ahli majlis, tak lupa juga kepada ketua jabatan dan kepada semua ahli mesyuarat yang mana alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT pada hari ini dengan limpah dan kurnianya kita semua yang ada ni dapat bersama-sama menjalankan mesyuarat sebagaimana yang diamanahkan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita di Malaysia majoritinya ramai yang sudah mendapat vaksin, yang mana yang saya maklum masyarakat di Malaysia sudah menerima vaksin sekitar 94.5 yang telah peratus yang telah divaksin, yang atau 22,146,379 orang yang telah menerima vaksin yang disumbangkan oleh kerajaan kepada masyarakat sehingga 23 Oktober tahun ini. Yang mana data ini saya perolehi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi portal COVID. Jadi pada hari ini, yang mana kita sedia maklum, kita diberi pilihan, khususnya ahli-ahli majlis, untuk bermesyuarat berada di pejabat dan di kediaman masing-masing. Syukur kerana kita, negara ini, kita telah mendapat vaksin yang disumbangkan oleh kerajaan kepada masyarakat, menampakkan kesungguhan kerajaan, sayangnya kerajaan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah penurunan kes-kes COVID di negara kita semakin menampakkan perubahan yang baik. Begitu juga kepada petugas-petugas yang kita sedia maklum, petugas-petugas majlis khususnya yang kita ambil tahu yang selama ni kadang-kadang kena kuarantin, sihat, lepas tu kena kuarantin semula. Jadi alhamdulillah kita semua pada hari ini keadaan sudah semakin pulih. Sebagaimana yang
Tuan Yang di-Pertua maklumkan, baru-baru ini kehadiran Timbalan Menteri Keuangan 1 pada 23 hari bulan, iaitu Tuan Muhammad Sahar bin Abdullah yang datang ke kawasan kita. Begitu juga yang kita akan sedia maklum pada 31 hari bulan ini, kunjungan Menteri Besar Johor, mungkin ke Pengerang, juga mungkin agaknya ke Kota Tinggi. Alhamdulillah, prihatinnya menteri-menteri kita ke kawasan Kota Tinggi. Semoga kehadiran menteri-menteri kita ini akan membuahkan hasil, akan membuahkan kebaikan, rahmat kepada kita penduduk sekitar Kota Tinggi. Yang mana kehadiran Timbalan Menteri Keuangan yang sempat saya bersama di Sentuari Gajah dan Air Terjun Kota Tinggi, yang mana saya nak fokuskan pada hari ini kedatangan menteri ke situ semoga membawa berita yang baik kepada penduduk Kota Tinggi, yang mana saya memang mengambil berat tentang isu gajah, yang mana dah dibentangkan oleh pihak penghilitan tentang perancangan-perancangan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, yang mana kita sedia maklum Sentuari Gajah akan mula beroperasi mungkin pada tahun 2015, mungkin agaknya. Dan itu juga dimaklumkan oleh saudara ahli majlis kita, Cik Hassan, yang mungkin ada maklumat lebih terperinci dalam hal ini. Untuk itu, kami selaku saya mewakili masyarakat Zon Sedili memang sangat terdedah dengan bahayanya ancaman musuh tanaman dan musuh masyarakat ni tentang gajah. Jadi untuk saya minta dipanjangkan lagi mungkin ke peringkat mesyuarat daerah Kota Tinggi, MTD daerah, sekiranya ada perancangan-perancangan yang lebih baik untuk mengurangkan kejadian-kejadian yang tidak diingini, khususnya pengguna-pengguna jalan raya, dipasangkan lampu-lampu di kawasan-kawasan yang telah dikenalpasti oleh pihak penghilitan, yang mana kawasan-kawasan gajah melintas. Semoga ada perancangan untuk masang lampu-lampu ini untuk kebaikan kepada pengguna-pengguna, khususnya di malam hari, agar tak terjadinya kemalangan-kemalangan yang tidak diingini. Seterusnya, apa yang kami harapkan, perkara ini dan akan saya selaku ahli majlis, kami akan mewawarkan perkara ini kepada masyarakat. Di mana perkara ini akan mendatangkan semangat yang teruja kepada penduduk-penduduk, khususnya penduduk-penduduk kampung, kerana kami di sini memang berhadapan betul dengan masalah kemusnahan tanaman yang berpunca daripada isu gajah ni. Seterusnya, yang kita sedia maklum, negara kita, khususnya parti-parti politik pada kali ini masing-masing sedang menjalankan mesyuarat agung parti masing-masing. Begitu juga dengan yang kita sedia maklum, Bersatu, UMNO, MCA, MIC dan PAS masing-masing bermesyuarat demi untuk kepentingan parti masing-masing, yang masing-masing mempunyai hala tuju dan matlamat untuk sama-sama kita berganding bahu membina kemakmuran dan persefahaman, perpaduan antara kaum sama kita. Sebagaimana yang kami
dari parti saya sendiri, kami banyak mengusulkan antara isu-isu yang kami ketengahkan juga saya rasa kebaikan untuk bersama, iaitu antara usul yang kami bawa ialah isu arak. Yang mana isu ini sekarang ni sedang hangat diperbincangkan di media-media masa kerana isu arak ni membawa kepada kesan yang tak baik kepada masyarakat. Bermula daripada jenama arak itu sendiri, belum pun selesai jenama timah, timbul pula jenama baru, jenama Umar, yang mana ini agak menjejas sentimen agama Islam. Jadi sedikit saya nak panjangkan sikit tentang isu ini, yang mana sekiranya isu arak ini, lesen-lesen arak ini kita dapat kawal kerana kebaikan kepada semua kaum, kepada semua penduduk, khasnya kepada rakyat Malaysia. Yang mana isu arak ni yang kesannya ialah macam pemandu mabuk, isu daripada arak juga. Lepas tu pemandu yang melawan arus. Jadi perkara ini kalau boleh sama-sama kita sahut untuk perkara ini dibawa ke peringkat perbincangan yang lebih baik lagi, mungkin di parlimen. Jadi kita kawal produk ini, semoga ia tidak menular, semoga ia tidak menjadi satu produk yang menjana hasil pendapatan. Jadi saya harap juga lain-lain parti, contohnya khususnya Bersatu dan UMNO, kita selaku orang Islam, saya rasa kita menyokong isu ini. Begitu juga dengan parti-parti lain, MCA dan MIC. Kita rasa kiranya terjadi kemalangan berpunca daripada pemandu mabuk, sebab kita sama juga yang rugi, masyarakat yang rugi. Jadi sokonglah saya rasa isu ini. Seterusnya untuk sikit lagi saya panjangkan dalam isu parti, diharap kita parti Melayu, Bersatu dan UMNO, tak lupa juga PAS, dapat bersama-sama berganding bahu untuk kita bekerjasama dalam pilihan raya negeri Melaka, insya-Allah. Tak lupa juga kepada MCA dan MIC. Sebenarnya kami dari Parti Islam tidak meminggirkan MCA dan MIC kerana kami membuka ruang untuk dua-dua bangsa ini, India dan China. Kami ada ruang sebagai DHPP, Dewan Himpunan Penyokong PAS. Jadi hasrat kami, Ya Azmi, isu parti tak payah masuk dalam ni lah. Yalah. Parti. Kita isu majlis je. Isu majlis, yalah. Okey. Sikit aja tu. Ya. Jadi untuk itu saya rasa minta maaf lah kalau lebih-lebih tu Ketua WIP ya. Lebih-lebih tu saya minta maaf lah. Jadi yang keduanya yang kami bincangkan tentang pencerobohan tanah. Tuan Yang Dipertua. Tentang pencerobohan tanah yang mana khususnya di Sedili. Di Sedili yang kita nampak memang isu pencerobohan tanah. Tapi di sini saya agak ralat sikit. Mungkin pejabat tanah, wakil daripada pejabat tanah tak ada. Tapi tak apalah. Kerana isu pencerobohan tanah di Sedili ni memang banyak. Begitu juga yang semasa lawatan menteri di Sentari Gajah yang kita lihat air terjun. Kalau kita melihat daripada pandangan
gambaran satelit pun kita nampak kawasan air terjun pun ada apa ni, itu bukan ceroboh. Saya tak maklum lah sama ada ceroboh ataupun pembalakan, tetapi saya nampak kawasan tu dah gondol. Azmi, pendekkan Ya, sikit ya. pasal kita nanti YDP nak ada mesyuarat lagi nanti pukul 2. Yelah. Pendek je. Okeylah, baiklah. Kalau dah macam gitu, saya tengok ini pun jam dah melebihi 1:13 minit. Jadi waktu Zuhur pun sebenarnya tadi dah lepas. Jadi begitu juga Tuan YDP tentang isu banjir ke hadapan. Mungkin kita ni akan menghadapi musim banjir dan sama-samalah kita bersiap sedia, insya-Allah dengan izin Allah tahun ini tak terjadi banjir di Kota Tinggi. Jadi minta maaf Tuan Wip, Ketua Wip, kiranya ucapan saya ini ada menyentuh mana-mana pihak dan tidak berniat saya untuk menyentuh mana-mana pihak. Jadi saya rasa saya akhiri ucapan penangguhan saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Okay, terima kasih Encik Azmi. Boleh saya rumuskan kat sini ke semua ucapan penangguhan tadi yang berkisarkan kepada pembangunan masyarakat setempat itu adalah di bawah pentadbiran pegawai daerah sendiri, iaitu pasal isu sanctuary, gajah dan juga isu arak chat by 1DO sendiri, Jawatankuasa Arak bukan YDP, dan juga cerita pasal tadi sanctuary gajah tu laluan keluar masuk dan sebagainya tu di bawah pembangunan daerah, dan juga isu satelit pun saya dah maklumkan sebenarnya dalam taklimat saya dengan dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri kemarin. Isu dah selesai pada 2017. Yang ada tuan-tuan dapat viral tu adalah gambar lama. Itu 2017 pun diorang ada mohon lesen. Pejabat tanah telah mengesahkan dia buat secara halal. Dah stop. Bukannya ada pencerobohan tu. So yang benda-benda yang viral tu kalau boleh kita peringkat kita ni yang bijaksana tolong jangan menggembar-gemburkan, melimelight-kan sana sini. Supaya kita kalau boleh kawal, kita kawal. Lagi satu isu pencerobohan tanah tu saya tak boleh jawab lah. Itu di bawah pentadbiran pejabat tanah daerah Kota Tinggi. Mohon sekiranya ada masalah pencerobohan tanah, terus berhubung dengan PTD sendiri lah ataupun unit kod kuasa lah. Untuk diambil tindakan Seksyen 426. Okay? 425, 426. Kuasa. Okay. So, saya rasa itu saja untuk mesyuarat kita hari ini. Jadi, saya tak nak cakap banyak-banyak, masa pun dah terlalu banyak kita ambil. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pantun lah. Pantun ni pun saya pantun tapi ni pantun betul punya. Sorry mungkin macam main-main tapi ni betul, tapi lebih kurang sama. Hari ni mak ayam bawa anak, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya hari ni menangguhkan mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi Bilangan 10 2021. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan ODP.